Salam sejahtera, anda sedang menonton Sarawak Memilih. Tapi sebelum kita mulakan perbincangan untuk Sarawak Memilih, ini berita yang baru saja kami terima. Ini berhubung dengan kemalangan maut melibatkan motor lori trailer merempuh 3 motorkar atau kenderaan di kilometer 8.5 Lebuh Raya Elite. Satu kemalangan maut telah berlaku pada 18 Disember jam lebih kurang 12.30 malam 9 minit di kilometer 8.3 Lebuh Raya Elite dari arah Putra Heights ke Shah Alam. Melibatkan sebuah motor lori trailer dengan 3 kereta iaitu 2 buah jenis Proton Wira dan 1 buah Pro 2 Axia. Dan siasatan awal di tempat kejadian mendapati motor lori trailer telah merempuh 3 buah motorkar yang berhenti di lorong kecemasan disebabkan salah satu kenderaan tersebut mengalami kerosakan, manakala yang kedua kenderaan lagi berhenti untuk memberi bantuan. Kemalangan tersebut menyebabkan seramai 10 orang mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kemalangan yang berumur antara 10 bulan sehingga 37 tahun. Mangsa yang terlibat adalah seorang lelaki, seorang perempuan, 5 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Pemandu motor lori trailer merupakan lelaki berumur 37 tahun tidak mengalami kecederaan, manakala seorang lelaki dan seorang perempuan cedera ringan masing-masing berumur 20 tahun dan 19 tahun. Kesemua mangsa meninggal dunia telah dihantar ke Hospital Shah Alam untuk proses bedah siasat, manakala pemandu motor lori trailer ditahan untuk membantu siasatan. Suspek telah ditahan dan permohonan reman telah dibenarkan selama 4 hari bermula 18 Disember hingga 21 Disember. Ujian air kencing dan ujian alkohol telah dijalankan dan keputusan didapati negatif. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Saksi atau orang ramai yang mempunyai maklumat diminta membantu siasatan dengan menghubungi Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PSPT Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya ASP Lim Chin Huat di talian 012-201-8080. Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan bersama dengan rakan setugas saya Naila Huda. Ya. Perbincangan kita hari ini masih lagi memberi fokus tumpuan kepada Sarawak Memilih dan juga kita melihat juga kepada situasi semasa proses-proses pengundian, termasuk juga keadaan cuaca sebenarnya yang mempengaruhi proses pengundian pada hari ini, Naila. Ya, kita nak melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi yang kalau kita dah lihat sebelum ini apa yang dikatakan oleh penganalisis dan pemerhati, mereka sudah pun menjangkakan beberapa faktor ini yang mempengaruhi kadar peratusan keluar mengundi, antaranya keadaan cuaca yang mana kalau ketika ini kita melihat keadaan mendung dan hujan lebat tidak menjejaskan proses pengundian bagi pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 hari ini. Selepas kita melihat 1,866 pusat mengundi dibuka pada 7.30 pagi tadi. Dan kalau kita nak lihat pada jam ini kita juga nak bawakan dari semasa ke semasa perkembangan kadar peratusan keluar mengundi yang akan dikemaskini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Apa perkembangan terkini? Buat masa ini saya difahamkan menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, jumlah pengundi yang telah keluar mengundi pada PRN 12 sehingga pukul 2 petang tadi sebenarnya adalah 48%. Dan juga kalau diikutkan angka ini boleh dikatakan satu angka yang boleh agak memberangsangkan untuk mencapai 70% sasaran sehingga jam 5 petang nanti pusat pengundian ditutup. Masih berbaki 2 jam lagi, masih ada masa lagi untuk anda keluar menunaikan tanggungjawab dan ada sedikit peningkatan. Kalau kita nak bandingkan daripada pukul 1 tengah hari tadi 44%, mungkin pada belah pagi sedikit perlahan. Sedikit perlahan, tapi ada peningkatan. Mungkin faktor hujan beberapa kawasan kawan-kawan kita di lokasi mengatakan ada banyak kawasan hujan sebenarnya, termasuk kita di Kuala Lumpur ni pun hujan, Naila. Ya, itu antara fokus kami pada jam ini. Kita nak melihat kepada kadar peratusan keluar mengundi. Kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas, wartawan dan wakil Astro Awani yang berada di lokasi, di pusat-pusat mengundi. Kita nak lihat suasana bagaimana dengan keadaan cuaca dan juga mungkin mereka sempat menemubal mereka yang sudah pun menunaikan tanggungjawab. Apa antara faktor-faktor yang mendorong mereka untuk keluar mengundi, terutamanya anak-anak muda yang beli tiket yang kita tahu itu menjadi sedikit isu kan. Tiket mahal tapi ada yang sanggup juga pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Itu antara fokus kami pada jam ini, Haris. Ya, baik. Sebenarnya untuk kita mengulas lanjut, Naila, berkenaan dengan
isu-isu termasuk dari segi tawaran, persaingan, berapa penjuru, siapa, adakah status quo akan terus kekal sebagai status quo di negeri Sarawak itu. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini di studio adalah Profesor Dr. Siva Murugan Pandan, Penganalisis Politik USM. Prof, terima kasih sudi sekali lagi bersama dengan Esra Awani. Kali ini datang ke studio, sebelum ni banyak kali kita virtual secara maya sahaja. Terima kasih, dan juga difahamkan kita juga ada seorang lagi penganalisis di Kuching, Sarawak. Berada di Kuching adalah Dr. Nur Aida Kipli, pensyarah kanan sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM Sarawak. Dr. Nur Aida, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan Ezra Awani dari studio mini kami di Kuching. Sebenarnya saya dah ikuti temu bual dengan Dr. Nur Aida bersama dengan Haji Nazri. Cukup menarik perbincangan. Saya rasa saya nak bawa lagi, nak expand lagi perbincangan Dr. Nur Aida dengan Haji Nazri di Kuching Sarawak itu dalam perbincangan kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu mungkin saya nak bersama dengan Prof Siva dahulu melihat kepada kempen, proses kempen dan juga akhirnya hari ini kemuncaknya. Bagaimana Prof melihat secara umum, secara keseluruhannya proses kempen, kerana boleh dikatakan proses kempen itu agak hybrid kerana ada don-don yang boleh dijalankan secara bersemuka kempen itu, tetapi ada don-don juga yang perlu secara virtual sahaja. Prof melihat kepada proses kempen dan juga hari kemuncak hari ini, Prof. Ya, kalau kita perhatikan kempen ini agak luar biasa. Kerana kita berada dalam kedudukan COVID-19, sudah pasti dua pendekatan diambil. Ada yang membolehkan berlakunya semuka, 64 daripada 82 kawasan membolehkan wujudnya perjumpaan semuka. Itu penting bagi saya dalam mana-mana pilihan raya sekalipun. Kempen yang dilakukan bersemuka itu memberikan ruang keyakinan dan kepercayaan. Media sosial kita tahu Sarawak ini unik dari segi demografi, geografinya. Ada yang kurang akses kepada internet. Ruangnya begitu terhad, bermakna hanya kelompok tertentu sahaja mampu untuk mempunyai liputan dari sudut media sosial berbanding dengan kelompok tertentu. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah sejauh manakah pengundi tradisional sendiri didekati, didampingi oleh parti-parti politik, dan ini memberikan ruang kelebihan kepada parti yang ada guna tenaga, logistik dan juga jentera akar umbi. Parti yang dianggap siasah mampu untuk mendekati kelompok ini kerana mereka ada kelebihan ini berbanding dengan parti-parti baru. Walaupun begitu, kita lihat pertembungan sebenar adalah di antara GPS dan juga PSB. Bagi saya, bukannya di antara GPS dengan harapan. Kita tahu dalam konteks Sarawak ini, pengundi tradisional memainkan peranan yang cukup besar, apatah lagi ada 6,000 rumah panjang yang perlu dilihat bagaimanakah pola pengundian mereka. Dan secara keseluruhan, bila sampai ke hari mengundi ini, kita lihat yang diutamakan adalah sejauh mana pihak tertentu mahukan kestabilan, kemakmuran dan juga kesejahteraan. Walaupun ada pihak yang mahu keluar daripada Malaysia, itu dianggap satu penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong sebenarnya. Bila kata nak dibawa keluar, saya rasa itu terlalu besar ideologinya, harap tidak berlaku. Dan yang penting adalah kita harap akhirnya keputusan yang dibuat itu adalah keputusan untuk masa depan, bukan saja generasi hari ini tapi juga generasi akan datang. Hampir 250,000 pengundi berada di luar Sarawak sebenarnya, di Semenanjung, bekerja di sini. Mungkin mereka juga akan memainkan peranan yang cukup besar jika sekiranya ruang yang besar diberikan untuk pulang, tetapi disebabkan kekangan tertentu, saya percaya hanya sebahagian yang pulang untuk mengundi. Selain daripada kekangan sedikit daripada pandemik COVID-19, SOP tertentu, kita juga nak melihat mungkin sedikit perbandingan daripada pilihan raya sebelum ini pada 2016. Bagi Prof, apa perkara-perkara utama yang paling banyak membezakan antara pilihan raya sebelum ini dan sekarang? Apa yang telah berlaku dalam sejak kebelakangan ini yang membezakan PRN kali ini? Isu tidak banyak berubah sebenarnya. Tetapi 2016 kita melihat hadirnya seorang tokoh yang dianggap sebagai figura besar Sarawak, Tan Sri Adnan Satim. Beliau dikatakan mendominasi pilihan raya ketika itu sehingga mampu menang 72 daripada 82. Ya. Ketika berada dalam kedudukan ramai bertanggapan sukar untuk mendapat 2/3, beliau membuktikan boleh mendapat 2/3. Malahan ketika itu juga kita lihat banyak diperkatakan tentang soal hak
negeri, regionalism, soal bagaimana untuk memastikan hubungan pusat dan negeri itu terus kekal, tetapi hak suara Sarawak tidak dipinggirkan. Dan saya rasa ini satu kesinambungan kepada kepimpinan Abang Jo sendiri. Hari ini kita lihat apa yang cuba dibawa oleh beliau sebenarnya adalah juga untuk melengkapi apa yang telah ditinggalkan oleh Tan Sri Anand Satim. Beliau membawa konsep Sarawak First, Sarawak for Sarawakian. Itu dekat dengan kepimpinan Abang Jo. Tapi yang penting juga harus kita lihat di bawah legasi Abang Jo beberapa hari sebelum pilihan raya 14 Disember melihat bagaimana keputusan Perjanjian Malaysia 1963 dibawa ke Parlimen dan dipersetujui. Bermakna impaknya cukup besar untuk sebahagian daripada pengundi. Tetapi sudah pasti yang mahu dilihatlah pelaksanaan yang akan ada impak pada PRU ke-15 nanti. Jadi saya lihat ini perbandingan 2016 kita lihat masih lagi satu tradisi yang diteruskan sehingga ke 2021. Saya berada di situ 2016, saya berada di situ 2011. Kita lihat seolah-olah tidak banyak isu yang berubah. Cuma gaya kepimpinan berubah, bagaimana disesuaikan dengan kedudukan semasa. Apatah lagi kita juga harus melihat kedudukan Sarawak yang besar. Demografi, geografinya berbeza. Kawasan pedalaman, separa bandar, kesemuanya mempunyai psikik yang berbeza. Jika sekiranya keperluan kemahuan dan juga pemetaan ke atas pemikiran pengundi itu dihalusi sepenuhnya, sudah pasti ramalan hampir semua pemerhati politik menuju ke arah GPS. Ya. Mungkin saya nak bersama pula dengan Dr. Nur Aida Kipli, pensyarah kanan sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM Sarawak, langsung dari studio mini kita di Kuching. Dr. Nur Aida, mungkin Dr. Nur Aida mungkin boleh pandangan pula Dr. Nur Aida yang berada di lapangan melihat melakukan tinjauan, observation. Bagaimana Dr. Nur Aida melihat dari segi kehendak dan juga bagaimana memenuhi dari segi tawaran dan juga dari segi kehendak mereka individu yang mungkin berada di segmennya berbeza di tengah Kuching dan maupun di kawasan-kawasan don-don, di kawasan-kawasan pedalaman. Kehendak infrastruktur mungkin kehendak yang berbeza. Anak-anak muda yang mungkin mengharapkan sesuatu peluang pekerjaan yang mungkin yang lebih baik di negeri Sarawak tanpa perlu ratusan ribu migrate berpindah dari Sarawak ke negeri-negeri lain, negeri terutama di Semenanjung ini. Pandangan Prof melihat dengan perkara ini, Prof. Doktor. Ya. Okey, terima kasih Haris. Setelah penamaan calon, maka kempen itu telah pun bermula melalui kerja pra-lapangan kami dengan pembantu menyelidik. Kami berkesempatan berbual dengan beberapa penduduk tempatan yang mana kami melakukan strategi di antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar. Saya suka memetik apa yang Dr. tadi kata, Dr. Siva kata, mengatakan bahawa isu dia tetap sama. Ada setengah isu tu memang pada yang pertamanya adalah isu pembangunan. Kita melihat keadaan geografi Sarawak yang mana pembangunan adalah isu konvensional. Yang mana isu pembangunan memang menjadi tuntutan untuk pengundi dan penghuni di luar bandar. Mereka memerlukan penyediaan infrastruktur yang lengkap, yang kemudahan fasiliti yang perlu dibaik pulih seperti apa yang penduduk penghuni di luar bandar di bandar ada. Jadi apa yang kami lihat sekarang ni, isu di bandar dia tidak semesti macam untuk penduduk Sarawak, dia tidak sama dengan isu di luar bandar. Penduduk Sarawak ini dia lebih menuntut kepada 3 benda, Yang pertamanya adalah good governance, pentadbiran yang baik. Kita bercakap mengenai kestabilan politik ni hari saya, yang mana kalau kita berbicara tentang pembangunan, boleh dikatakan rata-rata kemudahan di bandar ini telah dilengkapi oleh kerajaan negeri. Yang pertamanya. Yang keduanya adalah peluang pekerjaan, terutamanya kepada golongan muda. Dia ada satu persoalan yang diajukan oleh mereka ini yang mengatakan bahawa apakah hala tuju mereka selepas mereka menamatkan pengajian. Ini yang saya rasa isu yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan negeri dengan merujuk kepada golongan muda. Yang ketiga pula adalah untuk penduduk bandar untuk meningkatkan kualiti hidup.
Kalau penduduk di luar bandar kelangsungan hidup. Jadi dia ada dua konsep perbezaan kelangsungan hidup. Untuk penduduk di luar bandar, okey, kita boleh katakan macam ni ya Haris, kais pagi mungkin makan semalam. Tapi untuk bandar, dia kais pagi makan pagi. Inilah perbezaan di antara tuntutan penduduk bandar, penghuni di bandar dan penduduk di luar bandar. Ini melalui pemerhatian kami daripada bermulanya awal hari penerimaan calon sehingga malam tadi. Itulah Haris yang saya boleh kongsikan lah. Ya, Dr. Aida menekankan good governance. Tapi kalau kita nak bercakap tentang good governance ini, kita bukan saja melihat kepada peranan kerajaan, tetapi kita perlu juga melihat kepada peranan pembangkang itu sendiri untuk adakan check and balance yang cukup efektif sebagai accountability terhadap kerajaan. Jadi kalau kita dah pun bincangkan bersama dengan Prof. Siva dari segi bagaimana potensi GPS pada PRN kali ini, kita juga nak melihat kepada pembangkang. Apa pembangkang yang diperlukan di sana, apa mungkin yang Dr. Aida melihat sepanjang tempoh kempen, manifesto ataupun budaya politik yang dibawa oleh parti-parti politik di sana, apa jangkaan dan juga harapan Dr. Aida untuk kita juga adakan pembangkang yang cukup efektif untuk kita mengadakan good governance itu. Okey. Bila kita merujuk kepada konsep a good governance, itu pentadbiran yang baik. Okey, sekarang kita bercakap melalui pihak pembangkang. Apa yang menjadi kekangan kepada pihak pembangkang ini adalah mandat untuk mereka mentadbir kerajaan negeri. Sebab we are talking about the whole population. Kita bukan bercakap mengenai satu kawasan saja. Kita bercakap mengenai 82 dun kawasan di negeri Sarawak. Jadi apa yang ingin saya perkatakan di sini adalah keupayaan, kredibiliti penyampaian perkhidmatan yang perlu ditonjolkan oleh pihak pembangkang untuk menambat hati pengundi dan penghuni di kawasan masing-masing. Sebab apa yang menjadi jualan topik di antara pihak pembangkang adalah untuk membangunkan kestabilan politik yang mana keadilan. Keadilan itu tidak dihuraikan dengan begitu terperinci. Adakah keadilan dari segi peningkatan ekonomi adalah keadilan dari segi menawarkan perkhidmatan dari segi pembangunan, adakah keadilan dari segi hak-hak di setiap golongan rakyat. Jadi saya boleh katakan kelompangan yang di sini adalah pihak pembangkang dia kurang menekankan apa yang mampu disampaikan kepada penghuni dan pengundi di kawasan perwakilan mereka. I talk about the service delivery. Okay. Mungkin Prof. Siva ada pandangan Prof berkenaan dengan soalan Naila tadi berkait kepada check and balance, mungkin pemerhatian Prof sejak daripada PRN sebelum ini 2011-2016 sehingga kini, bagaimana proses itu dilihat sebuah kerajaan negeri GPS, Barisan Nasional sebelum ini dan GPS pada ketika ini melihat kepada check and balance di peringkat pihak pembangkang itu dalam meraih hati minat pengundi pada PRN kali ini, Prof? Dalam mana-mana kerajaan sekalipun, kita tidak boleh mempunyai satu kerajaan yang terlalu kuat. Bila terlalu kuat, dia akan menjadi terlalu selesa. Jadi kerajaan perlu diseimbangkan dengan kedudukan peranan pembangkang yang mampu memainkan peranan mereka, memberikan maksud dan makna yang jelas supaya proses sema dan imbang itu membolehkan kerajaan yang menang mampu untuk melaksanakan apa yang dihasratkan pada peringkat awal. Bagi saya melihat bahawa saya setuju dengan Dr. Aida tadi bahawa good governance, peluang pekerjaan, kualiti hidup itu penting. Tapi bila kita bercakap tentang good governance, barangkali di peringkat bandar memahami apa itu good governance. Tapi di peringkat luar bandar, mereka lebih bercakap tentang soal bread and butter, isu sara hidup, isu bagaimana besoknya mereka masih ada makanan yang secukupnya di rumah. Jadi agak dangkal untuk kita melihat isu air, elektrik, infrastruktur masih lagi menjadi isu besar. Saya rasa isu inilah yang perlu ditanggani oleh mereka yang menang nanti. Katakan GPS menang, ini adalah isu keperluan asas yang saya rasakan bukan lagi perlu diperkatakan, perlu diperbaiki, sedangkan yang mahu dilihat adalah keperluan itu sudah dipenuhi di mana-mana kawasan sekalipun. Bermakna sema dan imbang oleh pembangkang akan
memudahkan proses untuk memenuhi hasrat tersebut. Bagi saya juga melihat bahawa dalam konteks bila pilihan raya berlaku, manifesto tidak boleh hanya kekal sebagai satu janji. Ia harus dilaksanakan. Hari ini apabila sudah ada pelbagai platform untuk memenuhi dan juga mendapat informasi, maklumat, kerajaan tidak lagi boleh bertanggapan mereka berada dalam kedudukan top down. Bottom up itu penting. Bagaimana pelaksanaan itu harus diperincikan. Dan di sinilah bagi saya, yang menang janganlah menganggap mereka menang semuanya. Yang kalah janganlah anggap mereka kalah semuanya. Dalam kedudukan sekarang barangkali ramai juga bertanggapan apakah kerusi Iban Dayak yang 65% penghuninya akan mempunyai kejutan. Barangkali tidak ada. Tetapi jika ada, itu perlu untuk mengimbangi kedudukan kerusi-kerusi lain. Bagi saya melihat bahawa biarlah ada keseimbangan supaya itu memberikan satu hala tuju yang baik kepada Sarawak, kepada kepimpinan, dan sudah pasti bagi Abang Jo, beliau mahu lebih daripada 72 kerusi supaya tidak lagi terikat dengan legasi yang ditinggalkan oleh arwah Tan Sri Adnan Satim. Mampukah itu dicapai? Banyak bergantung kepada pengundi tradisi yang keluar, dan bagaimana jika sekiranya penyokong yang selama ini menyokong DAP beralih kepada PSB misalnya. Adakah peralihan undi daripada DAP kepada PSB akan memberikan kelebihan kepada GPS untuk menang lebih kerusi? Okey. Difahamkan rakan kita pun bersedia untuk membawakan bila Prof sebut kerusi-kerusi panas tu, saya difahamkan rakan kita pun ada nak berkongsi juga dari segi kerusi-kerusi panas, dan juga difahamkan laman web kami di astrawani.com juga, laman mikro kami juga ada berkongsi berkenaan dengan kerusi-kerusi serta statistik, angka terkini, result ataupun keputusan sebelum ini juga kita ada kongsikan. Mungkin Luqman Haris telah pun bersedia. Luqman Haris, mungkin apa yang nak dikongsikan untuk waktu ini, Luqman? Ya, Haris, kadang-kadang kita mungkin sedikit keliru atau tertinggal kerana banyak maklumat yang kita jangka akan masuk beberapa jam daripada sekarang, malah sepanjang hari ini. 82 kerusi DUN dipertandingkan. Begitu banyak. Mungkin senang sikit untuk kita lost apa kemaskini yang terbaru. Tapi tak apa. Kami mudahkan untuk anda di pru.astrawani.com sempang PRN Sarawak. Semua anda boleh dapati di situ dalam kadar real time, iaitu masa sebenar. Kami akan kemas kini dan update dalam masa sebenar, termasuk keputusan rasmi, keputusan tidak rasmi, dan semua maklumat yang anda perlukan dalam map ataupun peta yang responsif ini. Anda boleh dapati di laman URL yang tertera di bawah ini. Sebagai contoh, kita lihat ini adalah PRN ke-12. PRN kali ini, pada hari ini kita ada lakarkan peta Sarawak ke semua 82 kerusi DUN, dan anda juga boleh tekan setiap satu untuk tengok di sini. Sebagai contoh, N77 Telang Usan. Semua calon yang diturunkan di sini: Dennis Ngau daripada GPS, Gia Bala PBK, Philip Jauding PKR, dan juga Jau Jok Lais Jenggo daripada PSB. Begitu juga di kawasan di sini, pusat bandar yang agak padat di sini di bahagian Parlimen Kuching, N16 Muara Tuang, N35 Saribas, Krian, dan juga Baklalan apa semua di sini, Bukit Sari, kemudian Baklalan N81. Semua ini kami akan kongsikan sepanjang hari ini apabila kami mendapat keputusan yang tidak rasmi dan juga rasmi, dan anda juga boleh layari sendiri di astrawani.com, pru.astrawani.com sempang PRN Sarawak, dan anda juga boleh layari melalui aplikasi Astro Awani di telefon pintar anda. Dan bukan itu saja, kita juga ada kongsikan banyak lagi selain daripada keputusan yang terkini. Oh, saya juga lupa untuk sebut, selain daripada PRN ke-12, anda juga boleh bandingkan keputusan dengan PRN yang lepas. Pada tahun 2016, PRN 11. Kita lihat lautan biru di sini. Kebanyakannya dimenangi oleh Barisan Nasional pada PRN yang terdahulu. Adakah ia semudah itu untuk GPS dengan bendera yang berbeza dan sebagainya? Itu kita tunggu dan lihat. Kalau anda mahu buat quick check di sini, keputusan untuk setiap daripada 82 DUN, N65 Belaga sebagai contoh, kita lihat BN menang dengan Liwan Lagang. Majoritinya 3,686 undi di sini, mengalahkan Alexander Lehan daripada PKR yang memperoleh 463. Jumlah pengundi berdaftar, jumlah undi dan juga peratusan yang turun mengundi, semua kami sediakan untuk anda, untuk kita bandingkan keputusan untuk setiap kerusi antara PRN 11 dan juga PRN 12. Ini semua anda boleh dapati, dan seperti yang Haris sebut sebentar tadi, kita juga compile, kita juga sekalikan ke semua maklumat yang anda perlu tahu secara mudah di sini. Semua parti yang bertanding, jumlah kerusi yang mereka bertanding dan jumlah kerusi yang mereka menang di sini akan kita kemas kini dalam kadar masa sebenar ataupun real time.
anda boleh dapati di sini dan juga di aplikasi Astro Awani. Kerusi panas juga sudah tentu kita ada di sini, destinasi dan laman web yang sama. Dan yang paling penting, komposisi Dewan Negeri yang terkini. Siapa yang akan memperoleh majoriti 2/3 atau majoriti mudah daripada 82 kerusi? Semua itu kami akan jawab, dan kami akan jawabkan bukan sahaja dalam kadar real time tapi dengan mudah untuk anda, dan anda juga boleh layari sendiri. pru.astroawani.com sempang PRN Sarawak, astroawani.com, aplikasi Astro Awani, dan sudah tentu di sini saluran 501 sepanjang hari ini. Harits dan Naila. Baik. Luqman, difahamkan kita baru saja menerima keputusan tidak rasmi yang pertama untuk hari ini. Mungkin Luqman boleh kongsikan sedikit, atau mungkin Luqman sendiri belum dimaklumkan lagi. Anda boleh saja terus ke pru.astroawani.com/PRN Sarawak untuk keputusannya. Keputusan untuk N04 Pantai Damai, di mana maklumat keputusan tidak rasmi yang kami terima pada ketika ini, calon dari GPS Abdul Rahman Junaidi mendahului dengan 216 undi, dan Mahmud Sabli dari PSB dengan 37 undi. Tetapi ini masih lagi awal kerana ini merupakan keputusan tidak rasmi, dan pengundi berdaftar di kawasan ini adalah 20,473. Tetapi jumlah undi yang baru masuk ni baru 200 lebih sahaja, baru 253. Kita akan tunggu angka-angka yang kita akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa, terutama Luqman yang telah pun bersedia di sana. Nanti Luqman juga akan membawakan keputusan-keputusan tidak rasmi dan juga keputusan rasmi dari semasa ke semasa. Dan untuk itu kita nak berhenti rehat seketika dahulu, Naila. Ya, betul. Sebelum kita akan sambung lagi perbincangan dengan lebih lanjut bersama dua tetamu kita, termasuklah perkembangan terkini di media sosial, apa ceritanya. Kita berhenti rehat dahulu, kita bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Sarawak Memilih, tapi sebelum kita nak ke laporan-laporan terkini yang kami masih lagi bawakan dalam Buletin Awani dan juga di astroawani.com, kita nak terus ke rakan setugas Luqman Haris yang masih lagi bersedia dan akan terus bersedia sehingga malam nanti untuk bawakan keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi. Dan difahamkan sudah ada dua keputusan yang baru kami terima. Luqman, teruskan. Ya, Naila, keputusan tidak rasmi masuk agak awal hari ini berbanding dengan PRN sebelum ini, termasuk di Melaka. Hari ini kita sudah pun dapat setakat ini lebih kurang jam 3.30 petang dua keputusan tidak rasmi. Pertama yang sudah dikongsikan oleh Naila dan Harith sebentar tadi untuk N04 Pantai Damai. Keputusan tidak rasminya adalah GPS dan calonnya Abdul Rahman Junaidi mendahului dengan 216 undi ataupun 85.38% daripada keseluruhan undi di kerusi ini setakat ini. Perlu kita ingatkan bahawa keputusan-keputusan yang masuk pada saat ini adalah keputusan yang tidak rasmi. Proses pengiraan masih lagi berjalan. Jadi apa yang anda lihat di sini mungkin bukan lagi final, bukan lagi rasmi ataupun memberikan gambaran yang begitu jelas berkenaan dengan siapa yang akan memenangi satu-satu kerusi. Mungkin individu itu mendahului pada ketika ini, tapi mungkin akan dipotong selepas ini. Itu kita akan tunggu dan lihat. Dan ya, keputusan tidak rasmi kedua sudah pun masuk untuk salah satu kerusi DUN terbesar di negeri ini, N64 Baleh. Setakat ini calon GPS Nicholas Kuri Jantai masing mendahului dengan 1,543 undi atau 61.94%. Setakat ini meninggalkan calon daripada PSB Kokumbong, DAP Kenneth Usang dan juga PBK Soekarno Layau yang masing-masing memperoleh 726 undi, 180 undi, dan calon PBK setakat ini memperoleh undi dalam 2 digit sahaja lagi, 42 undi. Ini adalah setakat jam kira-kira 3.30 petang. Sebenarnya anda juga boleh lihat di sini kemaskini setakat jam 3.37 petang. Jadi kita ada banyak lagi masa. Proses pengundian, proses pengiraan masih lagi berjalan, tapi kita sudah dapat gambaran awal sedikit di beberapa kerusi siapa yang mendahului. N44 Baleh sebagai contoh, kalau kita bandingkan keputusannya pada PRN yang ke-11 tempoh hari pada tahun 2016, ia dimenangi oleh mendiang Tan Sri James Jemut Masing dengan majoriti yang agak sihat, 4,843 undi. Jadi adakah GPS akan meneruskan trend kemenangan ini di N64 Baleh? Kita tunggu dan lihat. Ini masih lagi tidak rasmi dan saya akan terus ke udara bersama dengan Naila dan juga Haris dari semasa ke semasa untuk
apabila kita mendapat keputusan tidak rasmi yang kita jangka akan dapat semakin banyak dalam minit-minit yang akan datang. Kita teruskan diskusi dulu, Naila. Terima kasih Luqman. pru.astroawani.com/PRN Sarawak. Terus saja ikuti keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi yang kami akan kemas kini sepanjang hari ini. Baik, dalam kita membincangkan PRN Sarawak pada masa yang sama, ini laporan terkini daripada Kementerian Kesihatan berhubung varian Omicron. KKM hari ini mengesahkan 11 lagi kes varian Omicron dikesan di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini menjadikan jumlah kes yang disahkan varian Omicron di negara ini meningkat kepada 13 kes. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan kesemua 11 kes itu merupakan kes import yang melibatkan 9 rakyat tempatan dan 2 warga Nigeria. Katanya masing-masing 3 kes itu pengembara dari United Kingdom, UK dan Amerika Syarikat. Manakala masing-masing 2 pengembara dari Nigeria dan Arab Saudi, 2 individu serta 1 kes dari Australia. Pemeriksaan mendapati 8 daripada mereka mempunyai gejala di tahap kategori 2, manakala selebihnya tidak bergejala. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham berkata, pada 17 Disember lalu, Institut Penyelidikan Perubatan IMR telah mengesan lagi 13 kes import yang berkemungkinan varian Omicron. Kesemua kes itu jelasnya sedang menunggu pengesahan jujukan genom penuh atau MWGS. Dan pastinya antara perkembangan lain yang ingin kita bawa pada waktu ini adalah berkenaan dengan keadaan cuaca dan juga situasi banjir yang melanda beberapa negeri di mana Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) Malaysia mengeluarkan amaran buruk tahap jingga iaitu hujan lebat berterusan di beberapa daerah di Kelantan dan Pahang. Antaranya termasuk Gua Musang, Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Maran dan juga Kuantan. Amaran tersebut dikeluarkan pada 12 tengah hari Sabtu dan dijangka berterusan sehingga Ahad. Manakala amaran waspada tahap kuning iaitu hujan berterusan turut dikeluarkan bagi beberapa negeri termasuk Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Di Kedah antara daerah terkesan termasuk Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Di Kelantan pula, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Manakala di Pahang, Raub, Bentong, Temerloh, Bre, Pekan, Rompin dan di Melaka, Alur Gajah antara yang terkesan. Amaran waspada itu dijangka berterusan sehingga Ahad. Pada masa yang sama, MET Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir di Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Amaran tersebut dijangka berterusan sehingga 3 petang ini. Okey, untuk makluman semua, negara kita masih lagi berada di monsun timur laut yang sudah bermula pada 3 hari bulan November yang lepas. Dan monsun ini kita jangka berterusan sehingga Mac ke tahun hadapan 2022. Okey, di sepanjang monsun timur laut ini, kebiasaannya negara kita akan menerima turunan hujan yang agak banyaklah berbanding dengan musim-musim yang lain. Dan berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, biasanya adalah musim timur laut ini akan memberi impak kepada negeri-negeri di semenanjung di pantai timur semenanjung Malaysia, seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Tetapi pada semalam dan hari ini, kita dapati negeri-negeri lain juga, terutamanya negeri di pantai barat juga mendapat tempias ataupun mendapat hujan yang agak banyak. Jadi sebabnya ialah kerana berlakunya apa yang kita namakan sebagai lekukan tropika lah. Jadi lekukan tropika ini berlaku sebenarnya terbentuk di bahagian barat perairan Sarawak. Dan dia telah bergerak merentasi Laut Cina Selatan dan memasuki pantai timur semenanjung Malaysia iaitu di negeri Pahang, di Kuantan pada lewat malam 16 Disember yang lepas. Jadi dia sudah terbentuk menjadi lekukan tropika iaitu peringkat yang paling bawah lah kalau kita lihat dari segi keluarga taufan itu sendiri. Dia lah lekukan tropika mula terbentuk pada lewat malam 16 Disember dan bergerak memasuki negeri Pahang, terutamanya negeri daerah Kuantan lah. Dan perkara ini memang kita sudah kesan, kita sudah
menganalisa dan mendapati pergerakannya memang akan terus ke barat lah, dan pada 11 hari bulan Disember yang lepas kita telah mengeluarkan amaran hujan berterusan seawal 11 Disember yang lepas. Apabila kita analisa kita mendapati sistem ini ataupun dia mula-mula dia adalah sistem cuaca tekanan rendah lah. Cuma dia bila dia memasuki Kuantan tu dia menjadi lekukan tropika sekejap pada 16 dan semalam sudah pun diturunkan kepada sistem tekanan cuaca rendah, tekanan rendah cuaca juga. Dan ini yang menyebabkan hujan yang agak lebat semalam dan berterusanlah sehingga kepada pagi hari ini. Dan keadaan ini sekarang ini sistem tekanan rendah ini sudah berada di Selat Melaka lah, iaitu di luar perairan negeri Selangor dan juga di selatan negeri Perak. Walaupun dia berada di Selat Melaka, tetapi penumpuan awan yang bergerak masuk ke tempat tersebut masih lagi melalui kawasan negara kita lah, terutamanya di bahagian tengah Semenanjung Malaysia, menyebabkan negeri Pahang dan juga negeri Perak dan Selangor. So jadi daripada kesan tersebut kita sudah mengeluarkan beberapa kali lah amaran cuaca berperingkat hujan berterusan ini, sehingga kini kita telah mengeluarkan sebanyak 12 kali kemaskini amaran hujan lebat berterusan inilah untuk negeri-negeri yang terlibat terutama di Semenanjung Malaysia, khasnya di kawasan tengah Semenanjung lah. Baiklah, difahamkan rakan setugas kita Luqman Haris ada perincian nak dibawakan berkenaan dengan isu banjir juga. Luqman, apa ceritanya Luqman? Haris, sambil kita sibuk dengan PRN Sarawak dan keputusan tidak rasmi yang masuk semakin banyak, pada ketika ini kita juga bersimpati dan kita membuat liputan berkenaan dengan mangsa-mangsa banjir khasnya di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan jika anda boleh layari laman Twitter Astro Awani @501awani, kami juga ada bertanya kepada netizens dan pengikut kami. Difahamkan banyak tempat dah mula dinaiki air. Bagaimana dengan lokasi anda? Kami juga mahu tahu. Kita crowdsourcekan maklumat ini untuk kita dapat tahu cerapan daripada lapangan, on ground, daripada netizen sendiri untuk berkongsikan jika kawasan mereka terkesan akibat banjir. Bukan sahaja Pantai Timur, ada kawasan-kawasan di Selangor, Klang sebagai contoh. Dan kita sudah pun mula mendapat beberapa respon di sini. Shah Alam Seksyen 19, kalau kita boleh kongsikan di sini, begitu flooded di situ, kawasan di situ, kita lihat air sudah mula naik kira-kira ke paras buku lali di situ. Kita harapkan yang terbaik untuk mereka yang berada di Shah Alam. Ini adalah daripada netizen kami. Dan kita juga Teluk Gong, Port Klang, air dah naik ke paras lutut. Kalau hujan berterusan, maybe air naik lagi, kata Izian, salah seorang pengikut kita. Boleh kongsikan di sini semua video dan gambar anda jika kawasan anda khasnya dinaiki air banjir. Kerana ini juga kami akan ikuti dengan begitu rapat selain daripada PRN Sarawak. Banyak lagi kita akan kongsikan. Pastikan anda tweet @501awani, tag banjir 2021. Kami juga ingin tahu keadaan di lokasi anda dan jika kami boleh war-warkan untuk mendapatkan bantuan dengan secepat mungkin untuk anda. Itu ada di laman web Astro Awani dan juga di laman Twitter kami. Kita berbalik kepada Sarawak. Satu lagi keputusan tidak rasmi sudah memasuk, saya difahamkan. Untuk talian di sini, kita lihat setakat ini 3 kerusi keputusan tidak rasminya sudah masuk dan setakat ini warnanya semuanya ungu. Kita ada color code Haris dan juga Naila. Warna ungu adalah untuk menandakan GPS sedang mendahului ataupun menang di kawasan itu. Ia masih lagi terlampau awal, tapi kita sudah nampak sedikit bayangan di sini. Di N57, Royston Valentine, calon GPS mendahului dengan 683 undi, kira-kira 65% daripada pengundian. Mendahului Said Junaidi daripada PSB, Arwin Lim Abdullah daripada PKR dengan 88 undi, 8.31%, dan Zainuddin Budok daripada PBK yang setakat ini hanya memperoleh 20 undi atau tidak sampai 2%. Kita boleh bandingkan di sini untuk lihatkan gambarannya. Sebagai contoh, N57 talian ini ada hanya 9,927 undi. Jumlah undinya setakat ini 100 ataupun 1,059. Ini kemaskini setakat 2 minit yang lepas, 3.47 petang. Dan setakat ini kita lihat lead yang diperolehi oleh calon GPS berbanding dengan pesaing yang terdekat agak sihat kerana kawasan pengundinya tidak begitu besar. Tapi apa pun, seperti biasa, proses pengiraan masih lagi berjalan. Ia masih lagi terlampau awal. Ini bukan konklusif. Tapi kita lihat setakat ini, N57 talian
GPS mendahului seperti mana di dua kerusi lain yang kita sudah pun dapat keputusan tidak rasmi. Kalau kita mahu bandingkan talian dengan PRN 11 pada tempoh hari, di mana sukar sedikit untuk saya nampak kerana semuanya adalah berwarna biru. Ya, N57 talian dimenangi oleh Yusof Nosh Balo untuk BN dengan majoriti 4,421 pada PRN 11 tahun 2016. Setakat ini, kerusi yang dimenangi oleh BN didahului oleh calon GPS walaupun masih lagi terlampau awal. Tapi adakah ini memberikan bayangan kepada momentum GPS dalam PRN secara keseluruhan ini dalam perjalanan mereka untuk mendapat majoriti mudah maupun 2/3 daripada 82 kerusi DUN. Terus setia bersama kami di sini dan juga anda boleh layari secara sendiri di pru.astroawani.com sempang PRN Sarawak dan di aplikasi Astro Awani. Kami akan bawakan kepada anda secara real time, kerusi demi kerusi, sehinggalah ke semua 82 kerusi kita dapat jawapannya dan keputusannya secara rasmi. Balik dulu pada Haris dan Naila. Okey, baik. Terima kasih Luqman yang akan terus membawakan perkembangan terkini sama ada keputusan tidak rasmi maupun keputusan rasmi nanti, Naila. Dan pastinya antara perkembangan yang untuk kita bawakan pada ketika ini adalah berkenaan dengan masih lagi isu banjir di mana Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS mengeluarkan amaran bahaya terhadap 6 sungai di sekitar negeri Pahang pada Sabtu. Amaran terbabit dikeluarkan selepas paras air di beberapa sungai di kawasan berkenaan kini melebihi paras bahaya. 6 sungai itu adalah Sungai Tembling di Kampung Merting, Jerantut, Sungai Paya Gintong, Jerantut, Sungai Kuantan di Bukit Kenau, Kuantan, Sungai Lepa di Jambatan Gelugur, Kuantan, Sungai Lipis di Batu Malim, Raub dan Sungai Lepa di Jambatan Gelugur, Kuantan. Menerusi laman web jabatan tersebut yang dikemas kini sehingga tengah hari Sabtu, 3 sungai iaitu Sungai Tembling, Sungai Paya Gintong dan Sungai Gelugur terus menunjukkan tren kenaikan paras air. Manakala 3 lagi sungai menunjukkan tren paras air yang semakin menurun. Sungai Lipis mencatatkan paras kenaikan air tertinggi ketika ini dengan mencatatkan bacaan 115.29 meter sehingga tengah hari Sabtu. Beberapa kawasan di sekitar daerah Sungai Tembling dijangka akan mengalami banjir. Sementara itu, mangsa banjir di Terengganu mencatatkan peningkatan mendadak kepada 223 orang berbanding 66 mangsa pada sebelah pagi tadi. Dan peningkatan itu susulan pertambahan mangsa di daerah Dungun berikutan hujan lebat sejak awal pagi serta peningkatan air sungai. Pusat pemindahan sementara PPS Kampung Syukur Dungun menjadi PPS terbaru dibuka hari ini. Berdasarkan laporan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, 3 PPS membabitkan 2 di daerah Dungun dan 1 di Kemaman telah dibuka bagi menempatkan 68 keluarga. Baik, itu tadi laporan dari Pahang dan Terengganu, tapi kita juga nak tahu bagaimana situasi banjir terkini di Kelantan dan wakil Astro Awani di Kelantan Muhammad Muhammad berada di Kuala Krai untuk meninjau keadaan banjir di sana. Teruskan Fandi dengan laporan bagaimana situasi banjir terkini dari sana. Baik, terima kasih Naila dan juga Ashraf di Kuala Lumpur. Saya kini berkampung ataupun berkunjung di Kampung Bukit Sirih, Kuala Krai, salah satu kampung yang digenangi ataupun dinaiki air hasil limpahan daripada air Sungai Kelantan. Dan setakat ini untuk makluman penonton Astro Awani dan juga Naila serta Ashraf, jumlah mangsa banjir yang sudah pun dipindahkan ke pusat pemindahan sementara telah pun mencecah 1,614 orang mangsa banjir. Dan ianya membabitkan 384 keluarga. Dan untuk makluman juga, daerah Gua Musan paling tinggi mencatatkan jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan banjir, di mana angkanya kini telah pun mencecah kepada 900 orang mangsa banjir yang ditempatkan di beberapa pusat pemindahan sementara, diikuti Kuala Krai, Tanah Merah dan juga Jeli. Apa yang boleh saya kongsikan pada ketika ini, situasi hujan ataupun keadaan hujan di Kelantan diramalkan akan berterusan sehingga ke tengah malam nanti, dan kebanyakan kawasan ataupun daerah juga mengalami hujan sama ada sederhana ataupun kadang-kala lebat. Dan apa yang boleh saya maklumkan juga, 6 sungai telah pun mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya. Jika tadi saya laporkan sekitar 3 sungai mencatatkan bacaan paras bahaya, namun di saat ini
sudah ada 6 sungai yang telah pun melepasi bacaan paras bahaya sungai berkenaan, membabitkan Sungai Kelantan di Aring, Gua Musang, Sungai Kelantan di Kursia, Tanah Merah, Sungai Kelantan di Jenop, Tanah Merah, Sungai Kelantan di Tanah Merah dan juga Sungai Golok di Rantau Panjang. Dan peningkatan paras air sungai utama itu juga dijangka akan terus berlaku ataupun trennya terus meningkat, memandangkan di kawasan pedalaman khususnya di Gua Musang dan juga di Lojing masih lagi dilaporkan hujan masih lagi turun, kadang-kala lebat dan juga kadang-kala sederhana. Dan sehingga kini juga pasukan petugas termasuk agensi Jabatan Bomba dan Penyelamat APM, polis tentera dan sebagainya sedang giat melakukan operasi pemindahan mangsa banjir, terutamanya melibatkan daerah Gua Musang. Apapun seperti yang kita laporkan, keadaan hujan ini mungkin akan berterusan sehingga ke awal pagi, dan jika ini yang berlaku, kita jangkakan berkemungkinan mangsa banjir yang bakal dipindahkan ke pusat pemindahan sementara akan terus meningkat. Dan apa yang boleh saya ramalkan ataupun jangkakan, mungkin mangsa banjir akan melebihi 2,000 orang mangsa banjir yang bakal ditempatkan di pusat pemindahan sementara, memandangkan cuaca pada ketika ini masih lagi hujan, manakala air sungai utama juga dilaporkan dalam keadaan trend meningkat. Naila. Baik, terima kasih Fandi. Kami akan terus ikuti laporan Fandi untuk perkembangan terkini banjir di Kelantan, dan anda juga terus boleh ikuti laporannya di astroawani.com. Dan jika anda juga terkesan akibat banjir, dapatkan bantuan dengan segera, tetapi dalam masa yang sama anda juga boleh kongsikan situasi di kawasan setempat anda. Sekiranya ada banjir, boleh juga kongsikan bersama kami di laman-laman media sosial. Di Twitter, anda hanya perlu tag @501 Awani. Kami akan bawakan laporannya secara crowdsourcing sepanjang hari ini dari semasa ke semasa. Baiklah, bertemu kembali dalam perbincangan Sarawak Memilih ini. Berada di studio Astro Awani adalah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik dari Universiti Sains Malaysia USM, dan juga kita ada seorang lagi penganalisis politik, pensyarah kanan Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sarawak, Dr. Nur Aida Kipli, berada dari studio mini kita di Kuching, Sarawak. Terima kasih kepada kedua-dua panel yang masih lagi setia bersama dengan kita. Kita bukan sahaja membawa isu Sarawak tetapi juga perkembangan terkini dari semasa ke semasa juga akan kita selitkan dalam laporan kita sepanjang hari ini. Tetapi melihat kembali Prof, saya nak ke Prof Siva dahulu. Jika saya mengimbas pengalaman saya dahulu di PRN Sarawak sebelum ini, 2016 itu di kawasan pedalaman sebagai contoh, di kawasan Kerusi Ulu, orang Ulu sebagai contoh, antara strategi kempen itu adalah dengan menunjukkan simbol undi ataupun simbol logo parti itu untuk mereka undi pada hari mengundi. Sebagai contoh, jika dahulu kalau kita ambil contoh dacing sebagai contoh, tetapi kali ini dacing itu sudah tiada lagi penggunaan logo dacing. Bagaimana kita ingin memahami konteks pentingnya, memahami dari segi simbol dan juga bagaimana kempen itu dijalankan, penerangan itu perlu diberikan apabila sesebuah parti tidak lagi menggunakan logo yang bertahun-tahun lama mereka menggunakan logo itu, tetapi kini tidak lagi menggunakan logo tersebut, berbalik kepada 2018 dahulu, Prof. Ya, bagi saya itulah salah satu cabaran besar bagi GPS untuk meyakinkan pengundi, bukan pengundi yang setia kepada mereka, tapi pengundi yang atas pagar dan juga yang berada di luar untuk memahami logo yang telah dibawa oleh mereka. Ya. Itu menjadi satu simbol. Di kawasan pedalaman, selama ini memang kalau kita perhatikan, baik di Sarawak ataupun di Semenanjung sekalipun, yang ditunjukkan adalah lambang dacing untuk membolehkan pengundi yang tidak kenal calon lihat kepada simbol untuk menyokong parti tersebut. Dia tak kisah calon siapa sekalipun, tapi bila nampak simbol itu akan dipangkah. Dan bagi GPS, saya rasakan bahawa sejak 2018 telah mula menggunakan logo baru untuk menampakkan perubahan tersebut, dan saya percaya dengan adanya jentera akar umbi yang ampuh dan kuat, tidak satu isu kepada GPS untuk mendekati penyokong tradisi dan juga penyokong baru mereka. Ini berbeza dengan apa yang berlaku di Melaka. Ada yang bertanggapan apabila Pakatan Harapan menggunakan logo tersebut buat kali pertama di Melaka,
Itu juga telah menimbulkan satu dilema kepada penyokong tradisi DAP, Amanah dan PKR, kerana sebelum ini mereka menggunakan logo PKR di pilihan raya umum 2018. Ketika itu tidak perlu timbul isu logonya, tetapi bila menggunakan logo ini seolah-olah ada yang menyatakan bahawa salah satu sebab kenapa berlakunya keterhakisan sokongan adalah disebabkan penggunaan logo baru yang tidak digunakan untuk mendekati pengundi dalam satu tempoh masa yang panjang. Tapi di Sarawak saya rasakan bahawa sudah pasti parti tahu ini antara isu yang perlu ditangani, dan dalam mendepani cabaran tersebut, jentera akar umbi memainkan peranan yang cukup besar untuk memastikan simbol itu dikenali oleh penyokong mereka sebelum pilihan raya lagi. Sebab itu saya katakan untuk 3 tahun yang terakhir, simbol itu digunakan sebanyak mungkin. Kalau kita perhatikan, hanya 2 parti yang banyak menggunakan bendera, logo di merata tempat, iaitu GPS dan juga PSB. Jadi bagi saya, lambang ini walaupun mungkin mirip kepada lambang Parti Bumi Kenyalang, mungkin sudah pun diberitahu oleh jentera akar umbi, pastikan lambang ini tidak dianiaya di dalam peti undi, kerana kita tahu kertas undi kita tidak berwarna. Ya, betul. Dan bila tidak berwarna, semuanya nampak sama. Betul. Tapi Terutama apabila logo pun tak banyak hampir beza sama, sekarang. kan? Dan kalau kita perhatikan di 3 kawasan yang awal pengundiannya sudah pun dikira, seolah-olah GPS mendahului, seolah-olah lambang itu tidak menjadi satu isu. Lambang itu atau logo itu mungkin pada permukaan, surface, tapi kita juga melihat logo ini melambangkan rebranding, penjenamaan baru bagi GPS, yang kita tahu pada PRN kali ini apa yang berbeza adalah pertama kali kita melihat GPS bertanding sebagai GPS. Sejauh mana mandat rakyat undi yang kita dapat lihat hari ini mencerminkan ataupun reflect keberkesanan rebranding GPS itu sendiri, dan juga melihat kepada kepimpinan Abang Jo sendiri? Ya, saya rasakan sejak Abang Jo mengambil alih teraju kepimpinan negeri Sarawak, beliau tahu cabaran besar adalah untuk mengekalkan apa yang dipanggil sebagai fixed deposit dulu. Dulu fixed deposit, kini adalah kingmaker untuk PRU yang ke-15. Bermakna apabila sudah tahu adanya cabaran-cabaran yang perlu diatasi, beliau juga tahu bahawa apa saja yang dilakukan itu akan diperhatikan, akan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Tan Sri Adnan Satim. Sebab itu rebranding itu penting, bukan saja kepada parti, tapi juga cerminan kepada kepimpinan gaya beliau. Dan beliau dilihat bukan saja rapat dengan masyarakat Melanau, Bidayuh, tetapi hampir kesemua masyarakat dengan Iban, Dayak dan sebagainya. Kita lihat seolah-olah tidak ada masalah. Bermakna penjenamaan ini memberikan gambaran bahawa mereka sedang bergerak ke arah apa yang ditafsirkan sebagai Sarawak First tadi. Penjenamaan ini juga penting, bukan sekadar dilihat bersifat retorik, kosmetik, tapi diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Sebab itu di bawah kepimpinan beliau, kita lihat sejak isu bakun itu diselesaikan, isu PAN Borneo, dan juga isu bagaimana beliau telah membentuk dasar ekonomi pendigitalan, kesemua itu memberikan gambaran bagaimana seolah-olah kepimpinan ini cuba mendekati setiap kumpulan sasar dan juga memastikan bahawa penjenaman itu tidak akan menjejaskan kredibiliti dan reputasi beliau. Ya, Prof, saya nak bawa perbincangan sama ini ke Dr. Nur Aida di Sarawak, di Kuching Sarawak itu. Dr. Nur Aida berada di lapangan melihat observation gerak kerja jentera. Tetapi sebelum ini, sewaktu Abang Jo mula mengambil alih pimpinan negeri Sarawak selepas pemergian arwah Tok Nan sebelum ini, ada yang nampak seolah-olah Abang Jo ini adalah bayangan, terlalu terikut-ikut. Ada yang mengharapkan bahawa Abang Jo perlu mempunyai karakternya sendiri berbanding dengan arwah Tok Nan, perlu membawa legasi beliau sendiri, tidak terikut-ikut dengan legasi arwah Tok Nan. Pandangan Dr. Nur Aida melihat kepada peralihan transisi itu berlaku di dalam GPS, branding baru GPS itu, Dr. Nur Aida.
Okey, Haris begini ya, saya ingin memetik satu pernyataan yang dikatakan oleh Prof Siva tadi. Ini dikatakan gaya kepimpinan, rebrand kepada GPS, yang mana bila kita melihat bila berlakunya peralihan pentadbiran leadership di antara arwah Tan Sri Tok Nan dengan hashtag The Team Adenan kepada Abang Jo, kita melihat di sini adalah gaya kepimpinan itu kita tak boleh samatarakan, kerana gaya kepimpinan Abang Johari yang pertamanya dia telah berjaya membuat satu perubahan yang boleh katakan yang berisiko, tapi mampu membuktikan keupayaan beliau untuk membawa perubahan baru kepada Sarawak. Contohnya adalah GPS, yang mana coalition party ini tertubuh dengan 4 parti komponen dan dia berani untuk mempertaruhkan GPS ini, lambang GPS pada pilihan raya kali ini. Okey, yang boleh kami katakan berisiko tapi berani. Alright. Jadi gaya kepimpinan ini menunjukkan bahawa Abang Jo secara perlahan dia hendak keluar daripada kepompong yang dikatakan shadow daripada arwah Tan Sri Adenan. Dan kita tidak nafikan bahawa memang ada cabaran yang beliau hadapi, tetapi dengan sokongan daripada parti-parti komponen ini, daripada jentera-jentera politik yang di sini kita panggil ranting, ia mampu membangkitkan lagi, dia mampu membentuk satu pentadbiran yang kuat, yang mana sokongan daripada parti-parti komponen ini membuktikan bahawa mereka boleh menjadi tulang belakang kepada gaya kepimpinan Abang Jo pada sekarang ini. Dan kami juga melihat pada 2018 apabila beliau mengambil keputusan untuk rebrand kepada GPS seperti yang dikatakan Prof Siva, bila melihat kepada keputusan awal, logo tidak menjadi permasalahan sekarang ini. Apa yang penting adalah capaian maklumat yang disampaikan oleh ranting-ranting yang telah distrategikan oleh jentera parti politik ini kepada penghuni dan pengundi di kawasan-kawasan perwakilan dia tersendiri. Sebab itulah GPS mempertaruhkan dengan 24 calon muka baru di antara 82 DUN, dan dalam 80 DUN ada DUN yang menggunakan kempen secara maya, iaitu seramai 18 DUN, 64 DUN secara physical face to face. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini adalah perancangan Abang Jo dalam dia melayari Sarawak dalam pentadbiran baru ini begitu jelas sekali. Risiko tetapi dia mampu dibuktikan. Inilah kita boleh katakan dia punya first trial. Bila dia mampu dapat menguasai lebih daripada 70 kerusi DUN nanti, ini menunjukkan bahawa GPS itu yang dia rebrand itu mencapai visi dan visi dan misi untuk membentuk Sarawak baru. Seperti tema dalam manifesto yang dia telah keluarkan, 34 manifesto GPS, yang mana beliau menekankan Sarawak First. Bila Sarawak First, setiap parti-parti ini bertanding atas logo GPS, bukan parti komponen. Itu Haris. Dr. Nuraida, kita melihat juga dalam, saya nak membawa perbincangan kita ini dalam konteks calon juga. Kalau kita lihat di N57 talian, Royston Valentine yang mendahului pada ketika ini, keputusan tidak rasmi, beliau sedang mendahului Royston, dan juga Nicholas Kudi jantai masing dari GPS Baleh sendiri di Don Baleh itu mendahului pada ketika ini keputusan tidak rasmi. Tetapi bagaimana kita ingin memahami dalam konteks calon baharu, pertama, kedua adalah ikon-ikon di peringkat federal, di peringkat persekutuan. Kalau kita lihat DAP juga mencalonkan Dr. Kelvin Yee untuk menentang Dr. Sim, ikon yang cukup lama di Sarawak itu. Dr. Aida dahulu, mungkin pandangan Dr. Aida melihat kepada satu, pertama muka baharu, kedua adalah figura-figura di peringkat persekutuan ini dibawa ke negeri. Pandangan Dr. Nuraida. Okey, yang pertamanya Haris, saya menjawab persoalan calon baru. Ini adalah strategi yang mana untuk menarik golongan belia, sebab perancangan beliau adalah penglibatan golongan belia dalam sistem pentadbiran politik di Sarawak. Jadi dia mempertaruhkan muka baru ini untuk dipertandingkan, dan juga calon-calon muka baru yang telah dipertaruhkan di tempat-tempat
perwakilan yang mana beliau yakin boleh membawa logo itu sebut GPS. Sebab saya percaya seperti kata Prof. Siva tadi, jentera Akar Umbi ini memang all out, memang bekerja keras untuk mereka menampilkan kemampuan, menampilkan personality, menampilkan juga ciri-ciri satu pentadbiran yang GPS yang mampu sampaikan kepada seluruh rakyat Sarawak. Jadi calon baru ini adalah merupakan satu perubahan yang hendak dibawa kepada Abang Jo, yang mana pentadbiran ini tidak hanya merujuk kepada senior, kepada kepada calon-calon yang penyandang yang berpengalaman, tapi ada mixture di antara calon muda dengan calon lama berpengalaman yang akan membentuk satu pentadbiran Sarawak yang menunjukkan bahawa ada kerjasama di antara golongan muda, golongan pertengahan dan juga golongan yang berpengalaman. Dan merujuk kepada soalan yang kedua tadi kan Haris, yang ikon daripada federal kan, yang tadi itu, okey. Betul kan Haris? Ya, daripada betul. federal tu? Federal Persekutuan dibawa ke negeri. Menjawab persoalan itu, okey, dibawa ke negeri ini adalah saya boleh melihat aspek dari segi mengadaptasikan kepimpinan yang ada di peringkat persekutuan dibawa ke peringkat kerajaan negeri. Ini menunjukkan peralihan ataupun transformasi dari segi aspek kepimpinan yang hendak dibawa oleh kerajaan negeri, yang mana menjadikan ikon ini sebagai satu benchmark penanda arasan kepada golongan-golongan muda untuk mereka mengambil alih sistem pentadbiran politik di Sarawak nanti. Okey, terima kasih Dr. Nur Aida. Dalam kita bercakap tentang wajah-wajah baru, kita juga nak bercakap tentang calon-calon yang lebih berpengalaman, dan saya kira Luqman ada yang perkongsian nak dibawakan berhubung dengan keputusan tidak rasmi baru saja diterima, Luqman. Ya, Naila, keputusan tidak rasmi yang keempat yang kita terima setakat ini jam 4.12 petang. Dan keputusan tidak rasmi yang kita terima setakat ini adalah untuk kerusi Krian N39 setakat jam 4.06 petang sebentar tadi, beberapa minit saja yang baru berlepas. Setakat ini, calon GPS Friday Balik mendahului dengan 1,570 undi, dan diikuti oleh Ali Biju, calon parti bebas. Sudah tentu calon bebas, sudah tentu ramai orang banyak bercakap dengan situasi yang mengelilingi Ali Biju mendekati PRN pada kali ini. Menarik di sini kerana pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri berkatakan jangan undi Ali Biju, dan Ali Biju juga ingin menarik diri selepas mencalonkan diri, tapi beliau berada di tempat kedua setakat ini dengan 1,341 undi, mengalahkan Musa Dinggat daripada PSB dan juga Danny Kwan daripada PBK yang masing-masing memperoleh 1,038 undi dan 89 undi. Jadi di sebalik segala situasi dan mungkin kontroversi yang ada di Ali Biju sebagai seorang calon di kerusi N39 Krian ini, beliau di tempat kedua dan masih lagi memberikan saingan sengit kepada calon GPS Friday Balik dengan hanya kira-kira 200 sahaja perbezaannya. Tapi setakat ini masih lagi awal, proses pengiraan masih lagi berjalan kerana ini adalah kerusi DUN yang agak besar. Jumlah pengundi berdaftarnya hampir 12,000 orang dan setakat ini jumlah undi yang dikira hanya 4,038. Masih lagi terbuka, tapi menarik untuk kita lihat di mana Ali Biju akan berakhir di sini. Adakah beliau akan memenangi kerusi ini atau adakah Friday Balik akan terus clinch the win di N39 Krian, atau mungkin Musa Dinggat atau Danny Kwan daripada BBK akan membuat kejutan. Ini adalah keputusan tidak rasmi yang keempat kita terima setakat ini. Anda boleh layarinya sendiri di pru.astroawani.com palang PRN Sarawak dan juga boleh ikuti di aplikasi Astro Awani. Setakat ini kita lihat kesemua empat kerusi yang ada, keputusan tidak rasmi, semuanya setakat ini calon GPS mendahului. Semuanya ungu di sini. Seperti yang kita kongsikan tadi, Baleh setakat ini calon GPS mendahului. Pantai Damai, Krian yang kita kongsikan dan juga N57 Telian. Adakah seperti ramai penganalisis menjangka mungkin kemenangan yang mudah untuk GPS? Kita tunggu dan lihat. Tapi tanda-tanda awalnya memang ada di situ. Kembali dulu ke Haris dan juga Naila. Terima kasih Luqman. Saya nak terus ke Prof. Siva sebenarnya melihat kepada keputusan di Krian ini. Reaksi awal Prof bagaimana? Ya, agak mengejutkan ya bila calon itu sudah tarik diri tetapi masih lagi diberikan sokongan. Ya. Barangkali mungkin dilihatnya simbol dan juga saya tidak pasti sama ada berlaku kempen secara selindung untuk membolehkan calon itu masih seolah-olah
tidak bertanding tetapi bertanding secara senyap. Walaupun menarik diri kerana arahan daripada pihak kepimpinan atasan bersatu, tapi akhirnya nama itu bila tidak dikeluarkan daripada kertas undi masih lagi menjadi pilihan. Atau adakah ini juga satu protes kepada calon GPS di Krian? Memandangkan Ali Biju memang seorang yang ditarik daripada persekutuan, kemudian keluar daripada parti dan akhirnya membuat keputusan untuk bertanding. Jadi sudah pasti Krian merupakan antara kerusi hangat yang mahu kita lihat. Memang dari awal lagi pun memang ini antara kerusi dikatakan panas kerana calonnya. Dan saya setuju dalam konteks pilihan raya negeri Sarawak ini, figura sosok politik juga memainkan peranan penting untuk mengimbangi kedudukan parti. Sebab itu kita lihat 121 calon adalah berumur 60 ke atas. Yang bakinya kalau kita perhatikan 95 adalah di bawah umur 50 tahun. Jadi walaupun dikatakan ramai calon muda, paling muda 24 tahun yang bertanding di Batu Lintang dan juga Nangka, kita lihat seolah-olah ada keseimbangan umur itu untuk menampakkan kesinambungan. Tapi yang penting juga adalah untuk melihat calon lama tidak dipinggirkan, masih lagi mendapat sokongan sebagaimana yang kita lihat kepada kedudukan Ali Biju tadi. Dan sudah pasti jika menang, apa akan berlaku? Walaupun beliau secara terbuka sudah menyatakan sokongan kepada calon GPS, tapi seolah-olah jika sekiranya berlaku kejutan, apakah akan berlaku di kerusi ini? Sebab perkara sama juga yang dinyatakan oleh Datuk Seri Wan Junaidi sebelum ini, kerana apabila penamaan calon itu telah selesai, tiada gunanya tarik diri kerana nama itu tetap akan ada di dalam kertas undi. Tetapi kita tidak tahu, itu pandangan Prof melihat kepada di Krian itu. Mungkin Dr. Nuraida di Kuching ada pandangan melihat kepada keputusan tidak rasmi awal ini menunjukkan bahawa Ali Biju tidak jauh berbeza keputusannya dengan Friday Belik dari GPS ini. Jarak lebih kurang sekitar tidak sampai 200 pun perbezaannya untuk keputusan tidak rasmi pada ketika ini. Dr. Aida mungkin ada pandangan. Okey, apa yang kami dapati apabila Ali Biju menarik diri daripada pilihan raya ini, nama dia masih lagi tercetak pada kertas penamaan calon. Namun begitu, okey, Ali Biju telah turun padang bekerjasama dengan calon GPS dari Rumah Panjang ke satu Rumah Panjang, merupakan salah satu kubu kuat beliau, dan dia menyatakan bahawa jangan pangkah dia. Kita bagi support, sokongan kepada Friday Belik. Jadi saya tertarik dengan pernyataan Prof Siva yang mengatakan adakah ini kempen tersembunyi. Jadi apa yang menjadi persoalan di sini adalah kemungkinan untuk pada masa akan datang, okey, untuk pilihan raya yang seterusnya nanti, mungkin pihak SPR boleh melihat kes sebegini. Ini kita katakan sebagai kes terpencil, yang mana seorang calon menarik diri tapi nama dia masih tercetak di atas kertas pencalonan, sehingga pada hari mengundi kita melihat bahawa perbezaan dia memang tight dengan GPS. Persoalan yang pertama, adakah ini merupakan protes, ataupun yang kedua, adakah kempen tersembunyi, kata Prof Siva, dan tapi melalui pemerhatian saya, adakah kempen yang disampaikan itu tidak sampai mesej atau maklumatnya kepada pengundi dan penghuni di kawasan perkelahian tersebut. Kita sedia maklum sebab bila penarikan daripada Ali Biju ni, kita tidak mahu tidak sepatutnya kita cadangkan untuk pada masa akan datang SPR mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah sebegini, untuk kita mengelakkan berlakunya perkara sebegini yang mana pengundi masih lagi mengundi beliau. Ini yang dapat kami perhatikan melalui tinjauan. Yes, Ali Biju melakukan kempen tapi atas dasar untuk membantu calon GPS. Tapi pada hari pengundian kita mendapat dapatan sebegini rupa. Itulah saya punya cukup pandangan menarik. lah. Ya, cukup menarik, dan kita akan terus ikuti bagaimana agaknya keputusan rasmi Krian pada malam nanti. Betul. Mungkin. Tapi pada masa yang sama kita juga nak tahu bagaimana suasana di pusat-pusat mengundi dalam saat-saat akhir ini. Kita berbaki kurang 1 jam
sebelum tamatnya tempoh pengundian. Setakat ini kita tak tahu kadar peratusan keluar mengundi, tapi kalau menurut SPR paling terkini jam 2 petang tadi 48% mungkin dapat capai sasaran 70% itu. Kita akan lihat bagaimana kemaskini SPR selepas ini. Tapi kita nak bersama dengan rakan-rakan setugas Wakil Astro Awani yang berada di lokasi, dan saya difahamkan Fadilah Sulaiman, Wakil Astro Awani, bersedia di pusat penjumlahan undi di Majlis Daerah Lawas. Fadilah, boleh kongsikan suasana di sana? Baik, terima kasih Naila. Jadi saya sekarang berada di Majlis Daerah Lawas, iaitu pusat penjumlahan undi bagi DUN Bukit Sari, dan setakat jam 4 petang ini kita baru menerima 12 peti undi daripada 41 peti undi bagi DUN Bukit Sari, termasuklah dengan peti undi awal. Dan apa yang saya boleh kongsikan setakat ini, kita masih di sebelah kanan saya sebenarnya masih RO ataupun pegawai pengurus Ladin Atok masih menyemak kertas undi untuk melihat jumlah undi yang didapati oleh calon-calon di sini, dan kita masih mempunyai 29 lagi peti undi dijangkakan akan terus datang dalam waktu sejam lagi tempoh untuk mengundi ini. Kerana untuk pengetahuan Naila, Haris dan juga rakan-rakan yang lain di studio, hanya 5 pusat undi yang tutup selepas pukul 3 kalau di DUN Bukit Sari ini, dan ini bermakna 18 pusat undi atau sekira 80% dari jumlah 23 pusat undi di DUN Bukit Sari ini telah ditutup setakat 4 petang ini, kerana kebanyakan mereka telah ditutup pada jam 11, 12 dan juga pukul 3 petang tadi. Tapi petugas-petugas SPR masih lagi melakukan tugas-tugas mereka, dan setakat ini kita baru menerima 12 peti undi. Dan ingin saya imbas semula, bagi DUN Bukit Sari ini kita mempunyai 3 calon, iaitu penyandang wakil rakyat sejak tahun 1987 lagi, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, iaitu calon GPS selaku Timbalan Ketua Menteri Sarawak juga. Selain itu, beliau dicabar oleh dua calon, seorang daripada Parti Sarawak Bersatu alias Smail, dan seorang lagi daripada Parti Bumi Kejalang Riah Basrah. Dan kalau kita lihat di belakang saya sekarang ini, skrin memaparkan perkembangan ataupun real time update mengenai jumlah pengundian, dan sekarang ini kita dapat melihat calon GPS dan penyandang itu sedang mendahului dengan 1,561 undi, dan juga calon PSB 226 undi, diikuti dengan yang terakhir calon PBK Riah Basrah dengan 28 undi, dan ini meletakkan calon GPS dengan majoriti lebih 1,300 undi. Dan sebenarnya situasi ini tidaklah mengejutkan, kerana seperti yang kita tahu, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menjadi wakil rakyat di kawasan Lawas ini sebelum di persempadanan semula berlaku di Bukit Sari dan memisahkannya kepada Bak Kelalan. Beliau telah menjadi seorang wakil rakyat sejak 1987 lagi, dan sebelum ini pun semasa beliau menjadi wakil rakyat, beliau pernah 2 kali menang tanpa bertanding. Jadi beliau memang merupakan calon yang terkuat, yang kita memang salah seorang yang guarantee win kalau kita sebutkan untuk PRN ini. Dan apa-apa pun kita masih lagi menunggu 29 peti undi yang akan dikira dan akan dijumlahkan sekali untuk perkembangan semasa. Naila, Haris. Baik, terima kasih Fadilah, dan pastinya apa-apa boleh jadi, walaupun daripada tahun 80-an bertanding menang di kerusi itu, Guarantee win katanya, tapi segala kemungkinan boleh berlaku dalam pilihan raya ini, kita tidak tahu dari segi kejutan. Tetapi rakan kita di Kuching, di SMK Tun Abang Haji Openg, Syafiq Ahmad, Wakil Astro Awani, difahamkan telah pun bersedia untuk membawakan perkembangan terkini dari Kuching. Syafiq, teruskan dengan laporan. Ya, baik Haris, terima kasih. Haris dan Naila di Bukit Jalil, kurang 1 jam lagi kita akan proses tempoh mengundi akan tamat ya, seperti yang Naila dan Haris cakap sebentar tadi. Kalau pagi tadi saya berada di sekolah jenis kebangsaan Chong Hua di Batu Kawah untuk proses mengundi bagi kawasan DUN Batu Kawah. Sekarang saya berada di SMK Tun Abang Haji Openg, salah satu pusat mengundi bagi DUN Pantai Damai. Dan untuk pusat mengundi ini mempunyai 2 saluran, iaitu melibatkan 600 pemilih, dan ia baru saja ditutup. Seperti yang kita lihat, pintu sudah ditutup bagi 2 saluran, 1 dan 2 di belakang saya ini. Dan kini proses terarah kepada pengiraan awal sebelum jumlah akhir akan dihantar ke pusat penjumlahan rasmi. Dan cuaca di sini masih hujan seperti
sejak jam 1 petang tadi, namun proses pengundian masih berjalan dengan lancar, di mana orang ataupun pengundi berdaftar tetap hadir walaupun keadaan cuaca hujan bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 ini. Dan dari segi peratusan keluar mengundi setakat ini kira-kira untuk kawasan Dun Pantai Damai saja 51.6% ataupun 10,120 orang ini statistik ataupun data yang baru saya dapat daripada 20,506 pengundi baru daftar di kawasan Dun Pantai Damai. Bagaimanapun kita masih menunggu keputusan ataupun peratusan terkini mengenai jumlah pengundi yang telah keluar sehingga tamat tempoh mengundi pada jam 5 petang nanti. Untuk makluman juga, Dun Pantai Damai mempunyai 17 pusat mengundi dan kursi ini menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang daripada Gabungan Parti Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, dan calon daripada Parti Sarawak Bersatu, Mahmud Sabli. Dan ini antara maklumat yang baru kita terima, di mana beberapa pusat mengundi telah pun ditutup sejak jam 1 petang tadi, antaranya SK Temenggong, Dewan Masyarakat Kampung Jaya Bakti, Dewan Kampung Selang Laut dan Pusat Mengundi Sungai Lumut. Dan berdasarkan maklumat itu tadi, calon GPS Dr. Rahman Junaidi sedang mendahului berdasarkan keputusan tidak rasmi setakat ini menerusi penjumlahan undi dari 2 saluran yang telah tutup, iaitu Dewan Selang Laut dan Pusat Mengundi Jaya Bakti dengan jumlah undi 312 untuk Dr. Rahman dan 46 undi untuk calon dari PSB iaitu Mahmud Sabli. Apapun, kita akan bawakan perkembangan lanjut mengenai keputusan rasmi, tidak rasmi dan rasmi nanti dari semasa ke semasa. Kembali ke Haris dan Naila di studio. Terima kasih Syafiq di Kuching. Kami dah bawakan anda ke Kuching sebentar tadi di Lawas. Kita juga nak bersama dengan Wakil Asra Awani Azizah Alwi di Pusat Pengundian Sekolah Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia Sibu untuk DUN 54 Palawan. Teruskan saja laporan Azizah. Saya kini berada di Sekolah Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah DUN N54 Palawan, salah satu daripada 11 pusat mengundi di DUN N54. Dan di mana pada 11 pagi tadi saya berada di DUN N56 Dalat. Dan menurut Person in Charge Cikgu Bahari, sebanyak 250 orang pengundi telah turun mengundi daripada 515 pengundi di sekolah vokasional ini, dan terdapat 5 saluran disediakan di pusat mengundi sekolah vokasional. Jumlah pengundi yang datang mengundi dikatakan agak perlahan berikutan cuaca yang tidak baik seperti hujan, dan dijangka ramai pengundi akan hadir untuk melaksanakan tanggungjawab pada jam 4 petang. Sebelum ini sebanyak 549 orang yang terlibat untuk membuang undi awal di satu saluran mengundi di Dewan Mil di Lazel Century Hall SMK Sacred Heart Sibu, dan terdapat 7 pengundi tidak hadir dari luar negara. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan seramai 33,910 orang yang sudah berdaftar untuk datang mengundi di kawasan di DUN N54 Palawan dengan 34 saluran untuk undi biasa, dan jumlah pengundi keseluruhan bagi DUN N54 Palawan adalah 34,466 orang. Pusat undi bermula pada pukul 7.30 pagi dan akan ditutup pada pukul 5 petang. Untuk rekod bagi petugas keselamatan seramai 7,434 pegawai dan anggota ditempatkan di 1,866 pusat mengundi di seluruh negeri pada hari pengundian yang berlangsung hari ini. Tidak ketinggalan juga dibantu oleh 3,142 orang anggota tentera dan juga jabatan sukarelawan untuk menjaga semua pusat pengundian berkenaan yang membabitkan 3,555 saluran. Itu saja yang boleh saya kongsikan. Perincian terkini akan kami bawakan di saluran 501 Awani dan di extraawani.com.
Baiklah, itu dia tadi laporan daripada Azizah Alwi di Pusat Pengundian Sekolah Vocasional Kementerian Pendidikan Malaysia di Sibu. Tetapi pada ketika ini kita ingin membawakan perkembangan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan dengan jumlah peratusan keluar mengundi. Statistik terkini yang dimaklumkan sehingga jam 3 petang tadi adalah sebanyak 52%. Di mana kalau kita ikutkan perbandingan dari jam ke jam, iaitu dari jam 2 petang tadi 48, jam 3 petang 52%. Jadi peningkatan yang mungkin bagi saya nampak sedikit, 4% sahaja. Mungkin Prof Siva, mungkin ada pandangan Prof melihat kepada peningkatan yang sekitar 4%. Kerana kalau kita lihat sebelum ini, kalau pilihan raya umum maupun PRK, lewat-lewat petang memang peratusannya itu increase-nya mungkin agak berkurangan. Pandangan Prof melihat kepada peningkatan hanya 4% dalam tempoh 1 jam 2 ke 3 petang tadi. Ya, saya rasakan mungkin faktor cuaca menyebabkan sukar untuk menembusi kawasan-kawasan tertentu. Tapi walaupun ia juga memberikan kelebihan kepada yang ada jentera akar umbi memastikan pengundi putih mereka keluar. Kerana dalam kategori pengundi ini ada 3. Putih, kelabu, hitam. Hitam selalu ditinggalkan. Yang kelabu ini difikirkan kalau dah menyebelahi mereka baru dicari. Tapi putih selalunya dikekalkan sebagai satu yang bersifat tetap. Dalam konteks ini, saya rasa boleh mencapai sasaran dalam sekitar 65%, tapi saya tidak pasti sama ada akan sampai sasaran 70%. Kerana kita juga harus melihat secara menyeluruh, peratusan itu penting bagi kesemua parti yang bertanding. Kerana kalau sekitar 65% itu dianggap memberikan kelebihan kepada GPS. Mungkin Dr. Aida ada pandangan doktor melihat kepada peningkatan hanya sekitar dalam 4% ini sahaja dalam tempoh dari jam 2 ke 3 petang tadi, Dr. Aida? Okey, menurut rakan-rakan di lapangan, rakan penyelidik, pilihan raya kali ini mempunyai 3 saluran. Okey, saluran pertama untuk pengundi orang tua atau warga emas, saluran kedua golongan pertengahan, saluran ketiga untuk orang muda. Pada awal pagi tadi, okey, peratusan banyak menunjukkan kepada saluran 1 yang banyak turun mengundi, warga emas ataupun orang tua. Okey. Jadi beralih dalam bermula pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, golongan pertengahan dan golongan muda pula mengambil tempat. Jadi bila melihat peningkatan kepada 4% ini, okey, saya boleh katakan bahawa kebanyakan kawasan-kawasan, sebab pagi tadi memang hujan lebat di setengah kawasan di bandar di Kuching. Ya. Jadi bila melihat peningkatan 4% ini, saya percaya golongan muda mula keluar untuk mengundi. Itulah satu tarikan bila melihat kerancakan pilihan raya hari mengundi. Saluran ketiga mula menampakkan penglibatan sebagai pengundi untuk pilihan raya kali ini. Tapi pagi tadi yang banyak saluran 1 yang turun mengundi, yang petang ini peningkatan ini menurut rakan-rakan di lapangan mengatakan saluran 3, saluran 2 lah yang banyak turun. Tapi faktor cuaca tu Prof Siva dia dah tekankanlah, memang dekat Sarawak ni cuaca ketidaktentuan. Ada yang hujan, ada panas, ada hujan panas. Sekarang ni pun ada nampak lagi hujan rintis-rintis di setengah bahagian. Okey. Ya, Dr. Naida, kami di Kuala Lumpur ni pun hujan sebenarnya bukan sahaja hari ini, daripada semalam hujan tak henti-henti. Beberapa kawasan terus merekodkan peningkatan jumlah peningkatan air sungai dan juga kawasan yang banjir. Tapi melihat kepada persaingan politik pada ketika ini, Prof Siva, dan juga dari segi pertembungan penjurunya itu, kalau kita lihat di Dudung merupakan kerusi yang cukup luar biasa persaingannya. Tetapi pada masa sama kita ingin melihat kerusi-kerusi menarik yang perlu dijadikan fokus pada pilihan raya kali ini. Mungkin Prof ada penelitian ataupun fokus Prof melihat kepada kerusi-kerusi mana yang patut kita beri tumpuan pada kali ini, Prof? Ya, bagi saya, banyak penjuru bukannya satu yang baru di Sabah dan Sarawak. Ya. Cuma di Semenanjung ini seolah-olah itu menampakkan satu pembaruan kerana masing-masing nak jadi ahli politik kot. Kawasan yang menjadi tumpuan bagi saya adalah Batu Kawah, Bakalalan, Bawang Asan, Kerian, Dudong, Ngemah ni sebab
kerusi orang Iban sama juga dengan kerusi Tamin dan juga Baleh. Ini kerusi yang saya rasakan perlu kita perhatikan kerana kerusi majoritinya orang Iban. Begitu juga dengan SK Lili dan juga Pujut. Jadi ini antara beberapa kerusi yang saya rasakan bagi saya lah yang panas, yang perlu kita perhatikan kerana satu, pertembungan calon-calon tertentu yang menarik. Macam Ashraf katakan tadilah, kalau kita tengok kepada Batu Kawah, 2 doktor bertanding. Kalau Bawang Asan, kita melihat Presiden PSB sendiri, Wang Sungkoh bertanding di situ. Dan ini antara figura-figura yang harus kita perhatikan. Dudong, sudah pastilah kita nak tengok sama ada Datuk Seri Tiong berhadapan dengan paling banyak penjuru dan sudah pasti ada kekuatan kepada beliau. Jadi ini antara kerusi yang saya ingin tengok. Bagi Dr. Nur Aida, apa antara kerusi-kerusi yang akan menjadi tumpuan fokus yang mungkin Dr. Aida rasa pada sepanjang hari ini sehinggalah malam nanti, apa yang antara kita patut fokus? Okey, untuk pada tinjauan dan penelitian kami, Satok, N8 Satok, sebab kerusi sebelum ini adalah disandang sebelum ini adalah Tan Sri, pengerusi GPS, di mana beliau telah beralih ke gedung dan beliau meletakkan calon baru yang boleh katakan berumur juga, okey, dan dua penjuru dan satu calon yang datangnya daripada Semenanjung, dan dia menjadi satu kekeliruan kepada pengundi dan penghuni di kawasan perwakilan untuk memilih, sebab boleh katakan dia punya exposure tu kurang lah dari segi pelibatan dalam attachment, engagement kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat Pantai Damai. Kenapa Pantai Damai? Sebab isu pembangunan, isu settlement, ada penangguhan daripada isu penempatan dekat area Darul Hana. So, ada lagi isu-isu yang mengganggu gugatlah kedudukan dekat Pantai Damai ini. Okey, isu pembangunan. Dan seterusnya adalah gedung. Kenapa gedung? Sebab kami melihat peralihan Tan Sri CM tu dia pergi daripada Satok pergi ke gedung. Adakah beliau boleh menang selesa? Sebab gedung tu memerlukan satu pembaharuan yang mana perlu menempatkan calon yang mempunyai mandat yang besar untuk memberi keputusan dalam mengubah corak pembangunan di gedung. Dan lagi kami padungan Kuching Hot Seat. Sebab itu adalah banyak pengundi kaum Cina. Itu yang kami, yang lain-lain tu macam biasalah, kita tengok Batu Kawah, Bawang Asan, Kelakar juga kami akan tengok. Linggi sebab calon muda, Dayang Noraza, very young candidate from GPS. Okey, saya nak berbalik kepada apa yang Prof katakan tadi. Prof Siva ada menyebut tentang PRN Sarawak ini dilihat sebagai pertembungan secara keseluruhannya, dan gambaran yang lebih besar bagi Prof adalah pertembungan antara GPS dan terutamanya dengan PSB. Kita nak fahami, tadi kita dah bincang dengan begitu dalam kempen dan keberkesanan Sarawak First yang ditampilkan GPS, tapi kita nak fahami dinamik politik PSB sekarang ini dan prestasinya pada PRN kali ini. Pandangan Prof, apa sebenarnya yang membezakan PSB sekarang ini dengan sebelum? Apa yang baharu tentang PSB sekarang? PSB baru ditubuhkan dan ramai dalam kalangan pemimpin mereka adalah mereka yang pernah berada dalam kerajaan. Bermakna mereka tahu selok-belok, mereka tahu perjalanan untuk mentadbir urus kerajaan, dan ini adalah satu uji kaji kepada mereka. Mungkin mereka tidak begitu mengharapkan kemenangan besar, walaupun tagline mereka adalah the next government, kerajaan yang akan ambil alih. Tetapi yang penting di sini bagi saya adalah kita harus melihat 10 tahun dari sekarang. Di manakah PSB, apakah perancangan sekarang ini sebenarnya bertujuan untuk mendekati kumpulan sasar tertentu. Kalau kita tengok pada manifesto dia, menarik. 3 perkara, ringkas, padat, tepat untuk mendekati kumpulan-kumpulan tertentu. Pertama, otonomi. Kedua, tentang pendidikan. Ketiga, sosioekonomi. 3 itu diperincikan, walaupun GPS ada manifestonya 34 perkara yang diberikan tumpuan kepada kestabilan, kemakmuran, kesejahteraan. Tapi di sini jelas untuk menggunakan pendekatan yang bersifat targeted. Supaya dia menampakkan ada kumpulan-kumpulan sasar tertentu, dan saya percaya perancangan mereka bukan sekadar untuk pilihan raya negeri ini,
tapi perancangan mereka juga untuk pilihan raya umum akan datang dan kemudiannya pilihan raya negeri berikutnya. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh yang terlibat, ada timbalan menteri yang pernah berkhidmat di Persekutuan Joseph Entulu misalnya. Beliau juga merupakan salah seorang calon walaupun dikatakan sudah mahu mengakhiri karier politik tapi kembali semula. Jadi bagi saya PSB ini menarik untuk kita perhati sebagai saingan kepada GPS. Bukan itu saja, kekuatan mereka dari segi dana, guna tenaga, dari segi jenteranya walaupun tidak menyeluruh seperti GPS tapi sekurang-kurangnya mereka sudah cuba mencari ruang untuk menggunakan pendekatan yang ada, apatah lagi ramai tokoh korporat peniaga yang turut menyokong PSB. Walaupun GPS juga ada kekuatan tersebut, tapi di sini saya lihat dalam konteks Sarawak, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, guna tenaga logistik jentera penting untuk menghampiri pengundi dan PSP ada kekuatan yang cuba dibina dari sekarang. Kalau nak dibandingkan dengan strategi DAP pula bagaimana? DAP hanya tertumpu di kawasan bandar kerana dia tahu pendekatannya adalah untuk mendekati kelompok pengundi Tionghoa. Sebab itu saya nak melihat di akhir pengundian nanti apakah berlaku peralihan sokongan daripada DAP kepada PSB. Apakah itu boleh berlaku dan jika itu berlaku impaknya besar kepada DAP. Kerana seolah-olah mula kehilangan sokongan asas mereka dan perlu mencari ruang lain. Dan politik keetnikan merupakan politik tradisi. Walaupun kita nak cakap, nak melangkaui soal keetnikan, ras dan sebagainya. Tapi hakikatnya itu berlaku di Semenanjung, itu berlaku di Sabaran Sarawak, apatah lagi di Sabah Sarawak. Politik keetnikan itu penting kerana ikatan persanakan, ikatan persaudaraan memainkan peranan yang cukup besar. Bagi DAP, terlalu bergantung kepada pengundi Cina akan ada tempiasnya. Okey, difahamkan pada ketika ini Luqman telah pun bersedia untuk membawakan perkembangan terkini berkait dengan keputusan tidak rasmi. Difahamkan ada satu kerusi DUN di Satok, dikatakan di Satok. Mungkin Luqman boleh bawakan perinciannya, Luqman? Ya, Haris, jam 4.41 petang, kerusi kelima sudah kita terima keputusan tidak rasminya. Mungkin tidak nampak di sini tapi kita kena zoom in sedikit kerana ini adalah salah satu kerusi DUN yang terkecil di Sarawak, iaitu N08 kita sudah terima keputusan tidak rasmi setakat jam 4.37 petang dan setakat ini sekali lagi ini adalah kerusi kelima yang GPS calonnya mendahului setakat ini. Ibrahim Baki mendahului dengan 19 undi, masih lagi proses pengiraan undi berjalan, masih lagi awal dan ini adalah kerusi DUN yang mempunyai pengundi yang agak ramai, 13,425 orang. Jadi angka ini mungkin tidak begitu signifikan. Tapi tak apa, kita dapatkan sahaja bayangan berkenaan dengan perjalanan pengundian dan keputusan setiap kerusi. Yang terbaru N081 didahului oleh calon GPS dengan 19 undi atau kira-kira 70.4%. Di tempat kedua adalah calon PKR Irwan Ahmad Noor memperolehi 6 undi setakat ini dan juga Awang Ali memperoleh kira-kira 7.4% undi. Kawasan pengundi berdaftarnya 13,425, begitu ramai jumlah undi yang dikira setakat ini baru 27. Tapi tak apa, apapun ini adalah meneruskan momentum GPS setakat ini. Seperti yang kita kongsikan awal tadi, beberapa kerusi. Sebenarnya semua kerusi yang kita kongsikan setakat ini tadi, daripada 5 ke semua 5 masih lagi didahului oleh GPS. Di Baleh GPS mendahului dengan Nicholas Kudi dengan 62% undinya. Di N57 Telian juga Royston Valentine mendahului untuk GPS, begitu juga di kerusi kuat Pakan N47, bukan Pakan di situ sebenarnya, di sini Krian N39 kerusi mendiang Tan Sri James Timur Masing juga GPS mendahului. Terbaru Satok, walaupun masih lagi belum konklusif, proses pengiraan masih lagi berjalan, tapi setakat ini kerusi kelima daripada 82 didahului oleh GPS dalam perjalanan mereka untuk memperoleh majoriti mudah daripada 82 kerusi atau mungkin 2/3. Kita jangka banyak lagi keputusan tidak rasmi akan masuk dalam minit-minit akan datang. Terus setia bersama saluran 501 atau anda boleh cuba sendiri. URL di bawah ini pru.astroawane.com palang PRN Sarawak. Anda boleh periksa sendiri semua kerusi ini. Anda boleh bandingkan keputusannya dengan PRN yang sebelum ini pada tahun 2016 kita lihat sebagai contoh. Itu dan banyak lagi. Kami mudahkan untuk anda jumlah kerusi bertanding setiap parti. Kerusi-kerusi panas seperti Satok baru saja kita kongsikan. Krian, Baleh,
batu lintang, batu kawah dan sebagainya. Semuanya kami mudahkan di satu destinasi sahaja untuk anda. Anda boleh dapati di URL di bawah yang tertera ini atau di aplikasi Astro Awani, dan sudah tentu perjalanan ke majoriti daripada 82 kerusi kami akan kemaskinikan in real time dalam masa sebenar. Terus dulu bersama Haris dan juga Nailah sementara kita memperolehi lebih banyak keputusan tidak rasmi selepas ini. Baik, terima kasih Lokman yang terus bersemangat membawakan perkembangan terkini keputusan tidak rasmi dan juga rasmi. Kita masih lagi menanti. Keputusan sangat awal. Keputusan sangat awal sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat, baru 27 sekitar difahamkan itu merupakan satu saluran yang kecil sahaja. Itu disebabkan itu kami dah dapat maklumat awal, kami kongsikan kepada anda. So kami tak kiralah sama ada saluran itu ramai ataupun sedikit pengundinya. Jika kami dapat maklumat, kami akan terus bawakan statistik ataupun perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan dengan keputusan tidak rasmi ini. Saya nak bawa perbincangan kita ke Dr. Noraida di Kuching, Sarawak. Berbalik kepada seperti soalan Naila tadi, melihat kepada pembangkang di Sarawak, PSB, dan juga bagaimana kita ingin melihat pengaruh DAP dan juga bagaimana dari segi persaingan di peringkat PKR pula. Pandangan doktor melihat kepada krisis ataupun boleh saya katakan krisis apabila pengerusi PKR Sarawak sendiri sebelum ini keluar parti dan juga terdapat isu sedikit PKR Sarawak itu. Bagaimana Dr. Aida melihat lanskap politik dalam konteks Pakatan Harapan dan juga PSB di negeri Sarawak pada ketika ini? Pandangan doktor. Okey, Haris, masa 2016, bila pilihan raya berlangsung, itu adalah pertembungan di antara Barisan Nasional, DAP dan PKR. Memang sengit di antara tiga parti ini. Tapi bila peralihan perubahan politik landscape Sarawak ini, yang mana GPS adalah gabungan empat parti komponen Sarawak. Jadi pencabar utama untuk GPS ini adalah PSB leading. Yang keduanya adalah DAP. Saya boleh katakan sekarang ini adalah PKR dia cuma dikatakan sebagai dia juga merupakan lawan dan cabaran kepada GPS, tapi dia tidak sekuat PSB yang ada sekarang ini. Sebab kita boleh melihat pada awal penamaan calon sehingga kempen, kita melihat yang mana PSB ni dia betul-betul dia did their homework. Dia betul-betul melakukan review rangka kerja dia ada plan strategi dia untuk dia emerge, untuk dia muncul sebagai satu parti yang boleh kita katakan menggaguh-gugat untuk kedudukan GPS. Bila kita melihat keputusan pada hari ini, walaupun dia banyak leading kepada GPS, tetapi persaingan di antara PSB itu begitu ketara sekali. Berbalik kepada PKR pula, ada setengah kawasan DUN tu, PKR dia tidak macam PSB, dia hanya menempatkan beberapa sahaja calon dia untuk bertanding di dalam pilihan raya pada kali ini. Contohnya untuk PKR, mereka hanya menempatkan dalam 28 DUN sahaja. Ini menunjukkan penurunan dalam penglibatan PKR dalam pilihan raya kali ini, dan kita melihat PBK yang paling banyak 73 selepas GPS, dan diikuti dengan PSB 70 DUN. Okey. Jadi saya boleh katakan bahawa kewujudan PKR sebagai salah satu parti untuk bertanding di dalam pilihan raya kali ini adalah hanya untuk sebagai kesinambungan kepada tempat-tempat calon kawasan perwakilan yang pernah mereka ungguli dulu, dan cuba untuk menempatkan calon mereka agar ada kesinambungan parti daripada Semenanjung untuk bertapak di bumi Sarawak. Itu. Ya, mungkin Prof Siva dalam konteks PKR di Sarawak pada ketika ini, Prof? Ya, saya setuju dengan Dr. Aida. PKR barangkali berhadapan dengan pelbagai isu dan mungkin sukar untuk menampakkan satu prestasi yang baik. Malahan ketika bertanding 43 kerusi dalam pilihan raya 2016 hanya menang 3, dan kini telah turun kepada 28 kerusi, dan kita tidak tahu sama ada penurunan itu disebabkan percaya bahawa mereka masih lagi gagal untuk memobilisasi sokongan di Sarawak. Tapi menariknya, PSB ditubuhkan selepas
PKR bertapak di Sarawak. Tapi PSP lebih menonjol. Adakah isu PKR dilihat sebagai parti semenanjung menyebabkan sukar untuk menembusi sokongan masyarakat setempat berbanding di peringkat pusat, di peringkat persekutuan, ataupun PSP ini dilihat ada beberapa isu sebagaimana yang Dr. Aida katakan tadi, secara strategik sudah membaca pemetaan keperluan kemahuan masyarakat setempat. Tapi di sini pasca PRU Sarawak ini penting untuk PKR. Selepas gagal untuk menang sebarang kerusi di Melaka, jika sekiranya prestasinya sama di Sarawak, apakah impaknya kepada parti? Apakah impaknya kepada kepimpinan? Apakah hala tuju baru mahu dicari untuk persediaan PRU ke-15? Ini antara perkara yang menarik untuk kita lihat. Begitu juga dengan bila kita banyak bercakap, GPS pasti menang. Tapi kita juga harus melihat kepada undi popular yang bakal diperolehi oleh PSB, PKR, DAP. Adakah undi yang diperolehi itu sebenarnya kecil berbanding dengan apa yang akan diperolehi oleh GPS. Misalnya di Melaka, kalau kita perhatikan, Perikatan Nasional kali pertama bertanding situ. Tapi undi popular 24% berbanding Barisan Nasional dalam sekitar 36%. Kali pertama. Adakah PSB juga akan menampakkan undi popular sedemikian rupa? Ya, saya tahu kita bercakap dalam konteks PRN Sarawak, tapi menarik apabila Prof ada kaitkan sedikit dengan melihat langkah kehadapan selepas ini untuk PKR, melihat kepada PRU 15. Kita berbaki dalam beberapa minit sahaja ini, kita juga nak melihat sedikit kehadapan. Mungkin kita tak nak buat andaian apa-apa lagi, masih terlalu awal untuk kita melihat keputusan tidak rasmi, walaupun ramai pemerhati dan penganalisis katakan GPS menang, tapi terlalu awal lagi. Kita cuma nak bercakap dalam konteks melihat kehadapan PRU 15, lessons learned dan juga apa yang boleh kita dapatkan daripada PRN Sarawak ini yang boleh mungkin memberi bayangan sedikit dinamik politik selepas ini untuk PRU 15 yang mungkin just around the corner sahaja. Apa persiapan yang perlu ada untuk parti-parti? Tak, bagi saya katakan GPS menang. Ini juga penting untuk menampakkan kolaborasi politik yang dicari oleh GPS. Macam saya katakan di awal tadi, Sabah Sarawak bukan lagi fixed deposit. Mereka menjadi kingmaker. Kingmaker yang boleh menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan di peringkat persekutuan oleh mana-mana parti gabungan. Apakah GPS akan menentukan siapakah rakan yang mahu mereka kerjasama, kolaborasi yang mahu dibentuk. Dan yang kedua, sudah pastilah jika sekiranya GPS menang besar, apakah bentuk hubungan yang dicari di peringkat persekutuan? Federal state relationship, kita nak tengok hubungan di antara pusat dan juga negeri, itu juga penting. Kerana banyak sudah disenaraikan oleh GPS untuk memenuhi keperluan itu, bukan saja di peringkat negeri tetapi juga memerlukan sokongan di peringkat pusat. Sebab itu kita perhatikan bila Perdana Menteri ke sana, beliau sudah memberikan komitmen untuk membantu dan semua ini perlu dilaksanakan. Begitu juga kalau kita perhatikan untuk PRU 15, apa saja yang dilakukan kini akan menjadi penanda aras di PRU 15. Contoh, MA 63. Jika tidak dilaksanakan, maka kesannya adalah kepada mereka yang sudah bersetuju menyokong MA 63. Jadi ini antara beberapa dinamika yang saya rasakan perlu kita perhatikan dan juga jika sekiranya sokongan yang diperolehi itu kurang daripada apa yang telah diperolehi sebelum ini, saya rasa itu lumrah. Kerana kedudukan ekosistem politik sudah berubah. 2 tahun terakhir bergelut dengan isu COVID-19, itu juga akan dinilai dan saya percaya ini antara perkara yang boleh kita lihat pasca PRN Sarawak. Malahan kedudukan PKR juga penting untuk kita nilai, kedudukan DAP dan di manakah PSB selepas ini. Bagi saya, PSB barangkali akan mengukuhkan kedudukan selepas ini untuk memastikan terus memberikan saingan kepada GPS. Baik, nampaknya banyak benchmark yang perlu diletak menerusi PRN Sarawak kali ini. Banyak perkara yang perlu dinilai, perlu diteliti. Nampaknya perbincangan kita akan berakhir di sini, tetapi selepas ini difahamkan rakan-rakan kita, Naila, akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin kita juga boleh bawakan satu lagi keputusan tidak rasmi juga yang baru kami terima, di N17 setakan
yang kami sentiasa kemaskini di pru.astrawani.com/PRN Sarawak. Anda juga boleh terus semak saja ke sana semua keputusan tidak rasmi dan keputusan rasmi yang kami dapatkan. Ini terbaharu di setakan. Kita melihat calon GPS Hamzah Brahim mendahului dengan 832, juga bersama dengan 69.33%. Diikuti oleh George Yang Si Record Junior 255 undi PSB dengan bersamaan dengan 21.25%, juga diikuti dengan calon DAP Leslie Ting Xiang Zi yang juga diikuti ramai sebelum ini. Kita lihat setakan ini antara yang diperhati juga. Leslie meraih 71 undi bersamaan dengan 5.92%, diikuti dengan Atik Diego dari PBK 42 undi 3.50%. Anda boleh dapatkan semua maklumat ini, keputusan rasmi dan tidak rasmi, di laman web pru.astrawani.com/PRN Sarawak dan juga di laman-laman media sosial kami. Dan juga anda boleh kongsikan sedikit juga nak selitkan isu banjir. Kami juga mengikuti situasi banjir di seluruh negara. Kami ingin juga tahu bagaimana situasi anda. Anda juga boleh kongsikan sahaja gambar-gambar, video, apa saja situasi banjir yang anda dapat lihat. Anda boleh kongsikan di laman media sosial. Tag saja kami @501 Awani. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik USM, dan juga Dr. Nur Aida Kipli, Pensyarah Kanan Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sarawak, langsung dari studio mini kami di Kuching, Sarawak untuk perbincangan. Dan sekian Sarawak Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Dan saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.